lihat di sini, rubrik pula dia berbeza ya. Jangan ramai yang confuse ya, cara memeriksa dengan rubrik ya. Tadi Cik Zul pun sudah jelaskan ya, sebenarnya dalam buku panduan diberikan template untuk menggubal rubrik, bukan rubrik ya, template ya sahaja. Jadi penggubalan rubrik ini perlulah dilakukan oleh pensyarah. Okey. Baik, saya berikan sedikit dulu pencerahan tentang apakah di rubrik ya. Sedikit ya. Dari rubrik ini sebenarnya dia merupakan panduan yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar ya. Dan dia juga merupakan alat penskoran ataupun kita panggil scoring tool bagi menyenaraikan kriteria atau apa yang penting bagi sesuatu tugasan ataupun soalan ya. Dan rubrik ini juga merupakan alat penilaian yang menerangkan kualiti sesuatu hasil kerja, tugasan atau jawapan pada julat, pada range dari cemerlang hingga lemah. Dan rubrik juga kita boleh gunakan sebagai alat komunikasi apabila kita boleh kita memberi maklum balas kepada pelajar. Ya. Dan kita lihat di sini ada dua kegunaan utama rubrik. Ya. Rubrik ini dia bukan sulit ya, kita perlu share, kita perlu berikan dalam pentaksiran berterusan ya, kita perlu maklumkan kepada pelajar kita apakah kriteria-kriteria yang telah disenaraikan yang akan ditaksir berdasarkan tugasan yang perlu mereka buat ya. Jadi kegunaan rubrik ini pertamanya untuk pensyarah ya, dia membantu pensyarah mengajar sebenarnya ya, dia menyokong pembelajaran pelajar coding ya, dan membuat penilaian hasil kerja belajar dengan cekap, konsisten, objektif dan cepat ya. Rubrik kriteria itu kita senaraikan ya, dan menilai prestasi pelajar dalam situasi yang lebih otentik ya, iaitu real life scenario ya, dan berfokuskan kepada konsep dan standard utama dalam hasil pembelajaran ya. Ini yang tadi kita ceritakan ya. Semua kriteria yang dinyatakan dalam rubrik ya, yang ditulis dalam rubrik haruslah berdasarkan kepada standard atau yang perlu dicapai dalam hasil pembelajaran ya. Dan dia juga sebenarnya memudahkan sekiranya kita melaksanakan pentaksiran yang lebih inklusif ya, to accommodate and differentiate heterogeneous classes ya. Okey, bagaimana pula rubrik membantu pelajar belajar ya? Pertamanya, bila pelajar ada rubrik ya, mereka lebih faham, lebih jelas tentang apa yang diharapkan daripada mereka. Sebab mereka dah baca kriteria standard tu. Biasanya kalau saya berikan taklimat kerja khusus kepada pelajar, saya akan bacakan rubrik kriteria yang amat cemerlang tu. Targetkan kepada amat cemerlang, kriteria-kriteria dalam amat cemerlang tu. Ya. Jadi mendapat maklumat mengenai sejauh mana hasil pembelajaran tertentu telah dicapai. Mereka boleh buat self-assessment. Ya. Self-evaluation. Mereka juga boleh buat peer evaluation, sesama rakan sebaya. Ya. Dan mendapat maklum balas konkret yang menunjukkan kekuatan dan perkara yang perlu diperbaiki. Seperti yang saya kata tadi, rubrik ini kita gunakan sebagai alat komunikasi. Kita boleh memberi maklum balas kepada pelajar berdasarkan kriteria yang telah kita nyatakan dengan jelas dalam rubrik. Ya. Okey. Dan menggunakan maklum balas ini untuk meningkatkan pencapaian mereka ya, pada masa akan datang ya. Menganalisis proses atau hasil kerja mereka sendiri berdasarkan kriteria atau standard yang dijelaskan dalam rubrik ya, dan juga menggalakkan proses berfikir tahap tinggi. Ya, itu dia kegunaan rubrik ya. Jadi kedua-duanya ya sangat membantu kepada pensyarah dan juga kepada pelajar ya. Dan rubrik ini ada dua jenis ya. Satu rubrik yang berbentuk holistik, satu lagi rubrik yang berbentuk analitik ya. Apakah dia rubrik holistik? Rubrik holistik ni dia sebenarnya dia memberikan satu skor, markah, grade ataupun tahap ya, yang berdasarkan keseluruhan prestasi pelajar terhadap satu tugasan. Manakala yang analitik pula dia memberi skor berdasarkan setiap dimensi, kriteria tugasan ataupun soalan itu. Nanti saya akan tunjukkan contoh ya. Jadi kita lihat dulu apakah dia kekuatan rubrik holistik. Rubrik holistik ni dia dapat menilai jawapan secara keseluruhan dalam aspek penguasaan pengetahuan secara keseluruhan ya. Manakala rubrik analitik ini ya, skrip jawapan diperiksa oleh periksa yang kurang berpengalaman ya,
dan tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Lebih mudah sebab kriterianya diasingkan setiap satu dan ada tahapnya. Ya. Dari aspek kelemahan pula sebenarnya rubrik holistik ni dia kurang objektif. Ya. Dan tetapi pemeriksa hanya yang sesuai ya jalankan oleh orang yang berpengalaman saja dalam bidang itu. Ya. Jadi tapi sebenarnya pensyarah semua dah mahir dah kan ya dalam pakar bidang masing-masing. Jadi tidak ada masalah ya untuk memeriksa menggunakan rubrik holistik ni, kecuali mungkin ada yang baru, pensyarah-pensyarah baru yang masih lagi perlu dibimbing oleh pensyarah berpengalaman ya. Dan kelemahan untuk rubrik analitik pula biasanya dia mengambil masa yang lebih lama ya untuk memeriksa sebab setiap kriteria tu ada tahap-tahapnya yang berbeza ya, dan pemeriksa dilakukan dengan merujuk kepada fakta dan tiada penekanan kepada kemahiran penulisan secara keseluruhan. Ya, mari kita tengok ya contoh. Saya nak beri contoh dua ni ya. Kedua-duanya rubrik. Okey, rubrik ini adalah untuk ya kreativiti ya. Tapi kita nampak ya di sini perbezaan antara rubrik holistik dan rubrik analitik. Kalau holistik, saya kata tadi ni yang tahap. Mungkin ada yang lebih suka letak skor, markah. Kalau tengok template daripada BGM ada markah. Ya, kalau kita ada amat cemerlang, berapa markah, ya, cemerlang dan seterusnya lah ya. Tapi di sini untuk kreativiti dia tahap ya. Very kreatif, ordinary, rutin dan imitatif. Okey, dan semua kriteria dinyatakan dalam deskriptor di sini. Okey. Kalau kita bandingkan dengan rubrik analitik, dia rubrik juga ya. Tetapi tahap sama, diasingkan ada 4 kriteria. Dalam ni juga ada 4 kriteria sebenarnya. Tetapi dilonggokkan dalam satu tahap. Yang ini dia asing-asingkan. Kriteria depth and quality of ideas, dia ada, dia punya tahapnya. Kriteria variety of sources ada. Jadi terpulang kepada pensyarah pilih mana rubrik mana yang lebih sesuai berdasarkan kepada konteks soalan, konteks tugasan yang kita berikan. Ya. Jadi biasanya rubrik digubal berdasarkan kepada keperluan tugasan ya atau kemahiran yang perlu dicapai oleh pelajar. Jadi kriteria ni ditetapkan mengikut keperluan hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui sesuatu tugasan ataupun soalan yang kita bina. Ya, dan deskriptor pula ya dia pencapaian kepada standard ataupun prestasi yang perlu ditulis dengan jelas. Tahap-tahap dia tu kalau HPK ni mengatakan tahap analisis ya, C4 contohnya. Jadi deskriptor tu mestilah menunjukkan, menggambarkan tahap analisis ya. Itu yang dimaksudkan tadi ya. Tadi ada pun soalan yang telah dikemukakan kepada Encik Zul ya. Okey, tiada satu rubrik umum yang boleh digunakan untuk semua tugasan ataupun soalan. Dulu pun kita pun dapat komen pada MQA ataupun auditor ya yang mengatakan semua rubrik sama. Copy paste saja masuk standard rubrik. Tidak ya, kita tidak boleh. Yang tu sebenarnya template sahaja, contoh. Tetapi ramai ya yang menggunakan template itu sebagai rubrik ya. Sebenarnya rubrik ini perlu digubal berdasarkan kepada konteks soalan ya. Ya, rubrik analitik ataupun holistik ya perlu digubal berdasarkan kepada hasil pembelajaran ya dan konteks spesifik tugasan ataupun soalan yang dibina oleh pensyarah.